Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sejamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Alhamdulillah. Tuan-tuan tak jalan ke cuti ni tuan-tuan? Kok nanti ada PKP balik tuan-tuan? Hilir Perak kan kena PKPD kan? PKPD. Ada lah ni, ada jenis baru pula, apa nama? Omicron ni kan. Jenis baru pula tuan-tuan. Sebab dia virus tu, bila virus ni benda hidup, bila dia duduk di satu badan, dia bertembung dengan apa, kita punya apa, antibody kan, maka dia akan apa, dia bermutasi untuk terus hidup. Itu kadang-kadang dia akan mutasi sampailah kepada varian yang sangat berbahaya. Kemudian dia varian yang sederhana, kemudian last sekali dia akan jadi varian yang biasa lah. Lepas tu dia pun hilang. Begitulah konsep apa, virus tuan-tuan. Sepanjang zaman begitulah. Dia bermutasi sampai tahap paling bahaya. Mungkin Omicron ni tak tahulah yang paling bahaya ke bukan, wallahualam lah. Ataupun mungkin dia dah masuk fasa yang apa, varian-varian yang apa, yang ringan. Seperti mana Spanish flu dulu. Jadi mulalah ganas, mati sampai berpuluh juta. Kemudian dia bermutasi sampai fasa akhir tu dia jadi virus tu ada, tapi menjadi virus yang tak kuat lah. Virus yang biasa, kalau kena hanyalah sesemua begitu je. Kemudian virus pun hilang daripada muka bumi lah tuan-tuan. Seolah-olah kita tengok ni tuan-tuan, apa, virus ni wabak tuan-tuan, baca sejarah tamadun manusia ni, seolah-olah dia dah macam ada kota tuan-tuan, berapa juta yang akan mati. Habis kota tu maka dia pun pergilah. Itu ketentuan Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Pada zaman sahabat Nabi, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada taun amwas. Taun amwas, mati 20,000 mati. Ramai tuan-tuan, 20,000 mati. Taun amwas. Jadi tuan-tuan, sampai 20,000 dia pun hilang lah. Sama dulu ada Black Death, mati pun ratus juta mati. Black Death mati ratus juta. Kemudian dia pun hilang. Spanish flu mati pun berpuluh juta, saya tak ingat, tapi puluh-puluh juta juga mati. Kemudian dia pun hilang. Begitulah tuan-tuan ni Covid ni. Dia bukan benda pelik pun, tapi pada orang yang tak baca sejarah, dia pelik tuan-tuan. Maka dia pun apa, dajjal lah tuan-tuan. Ini dajjal, tu dajjal, ini dajjal, semua dajjal tuan-tuan. Habis semua didajjalkan tuan-tuan, sebab dia tak baca sejarah. Bila baca sejarah, benda itu dah memang berlaku sepanjang zaman. Begitulah dia. Baik tuan-tuan, tak apalah tuan-tuan, kita harap tuan-tuan, mudah-mudahan insyaAllah lah, mudah-mudahan kita punya semayang lah tuan-tuan, boleh harap begitulah tuan-tuan. Dan Mekah Madinah dah rapat, insyaAllah tuan-tuan. Akan datang ni kalau kes makin berkurang, saya yakinlah mungkin dalam tahun depan insyaAllah kita boleh semayang seperti biasa lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana? Ustaz Ju berada di Mekah ke? Dah sampai ke belum? Sampai dah no? Oh, di Madinah sekarang. Seronok tuan-tuan. Jadi apa, mutawif ni pergi. Tuan-tuan dah pergi Mekah. Ustaz haji dah kot no? Haji dah. Saya umrah pergi pun tak pernah lagi tuan-tuan. Saya pergi Qatar ya tuan-tuan. Kursus bahasa Arab. Duduk dalam sebulan macam tu. Jadi masa saya mengaji dulu. Tapi Qatar ni sebelah dia tuan-tuan. Sebelah Arab Saudi je. Kalau duduk di tepi laut dia tu nampak Arab Saudi. Boleh berenang tuan-tuan. Berenang pergi. Baik. Jadi tuan-tuan, tak apalah. Dunia ni kecil ya tuan-tuan, akhir zaman, betul tak? Kita ada di sini, Ustaz Jo berada di Madinah. Tapi tuan-tuan boleh kontak dia, betul tak? WhatsApp apa semua.
dah jadi kecil dunia ni, masa menjadi begitu cepat. Perjalanan juga menjadi cepat. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana ni? Kita berada di bab 2 kitab kita, Madza ya'ni intima'il Islam, ataupun apa erti saya menganut Islam. Jadi kita tengok bab yang kedua. Saya tengok ada 2 mic. Mic ni mic mana ni? Oh, mic luar. Oh, baik. Saya pun ada mic juga tuan-tuan. Saya rakam dan saya bubuh di YouTube. Saya beritahu tuan-tuan kan. Saya bubuh di YouTube siri kuliah peribadi. Di situlah kuliah saya di semua tempat. Biasanya malam nanti saya bubuh lah di YouTube. Gambar tak ada tuan-tuan. Saya memang buat suara aja. Suara aja tuan-tuan. Gambar saya buat lah, gambar pokok ke, gambar kayu lah, gambar angin lah. Tapi suara jelas lah tuan-tuan. Suara jelas. Tuan-tuan kalau tuan-tuan nak dengar ulangan, di situlah siri kuliah peribadi. Saya buat nama tu sebab tak ada lagi channel lama tu. Jadi kalau tip keluar lah channel tu. Tak ada pun subscribe tuan-tuan. Bubuh ni sebagai simpanan tuan-tuan. Tidak saya simpan lain handset. Tapi bila tukar handset rosak, hilang tuan-tuan, rugi. Tidak. Jadi bubuh kat YouTube. Free juga lu. Tidak kan. Jadi bubuh kat YouTube, biarlah tuan-tuan. Selagi mana ada YouTube tuan-tuan, kalau tak kiamat lagi, dia ada lah di situ tuan-tuan. Boleh dimanfaatkan. Baik tuan-tuan, kita tengok bab yang kedua. Saya mestilah Muslim di sudut ibadah. Sebelum ni kita bincang Muslim dari sudut akidah atau i'tiqad, dari sudut hati tuan-tuan, perasaan, jiwa. Jadi kita masuk bab 2. Saya mestilah Muslim di sudut ibadah pula. Muslim ni yakni yang tunduk dan patuh pada Allah Azza wa Jal. Dari sudut apa? Dari sudut ibadah pula. Maksud dia cara kita nak beribadah, mendekatkan diri pada Allah. Amalan-amalan yang kita buat ni mestilah mengikut seperti mana yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Ibadah di dalam Islam merupakan kemuncak bagi sifat kepatuhan dan kerendahan kepada Allah, dan ia juga adalah kemuncak betapa ia merasa keagungan Tuhan yang disembah. Itu sebut ibadah tuan-tuan. Ibadah ni banyaklah takrifan dia, tapi makna ibadah tu adalah al-khudu' wat tadallul, yakni merendahkan diri kepada Allah dengan niat mengagungkan Allah. Itu makna dia. Dan haram kita buat pada selain pada Allah, haram hukum dia. Kita merendahkan diri kepada siapa pun dengan niat mengagungkan dia, tak boleh. Hanya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Sebab tu kita tak boleh sujud pada yang lain tuan-tuan. Haram hukum dia sujud pada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Al-khudu' wa tadallul. Ataupun sebahagian ulama bagi takrif dia, takrif ibadah ni, ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardah. Ibadah ni benda apa? Isim jami', iaitu satu nama yang menghimpunkan segala perkara yang disukai oleh Allah, wa yardah, dan Allah redha. Bila sebut ibadah je merujuk pada apa? Segala benda yang Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala redha, minal aqwali wal a'mal, daripada perkataan dan amalan ataupun i'tiqad, hati tuan-tuan. Termasuk ibadah hati kan. Merangkumi sawaun kana, sama ada apa perbuatan itu, al-fa' aul qaul, sama ada perbuatan atau permukaan itu, zahiran am batinan, sama ada zahir ataupun yang tersembunyi dalam hati. Jadi yang mana Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala redha, itu ibadah. Baik. Kemudian ia menjadi anak tangga pertatihan. Maksudnya kita bertatih lah tuan-tuan, di antara si hamba dengan Tuhannya. Maksudnya kita nak dekatkan diri pada Allah dengan ibadah. Sebab tu tuan-tuan, ibadah tak, dia punya pembahagian banyak. Yang pertama ibadah qalbiyah, ibadah hati tuan-tuan. Yang nombor 1. Maksud dia perbuatan hati, kerja hati yang Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala redha. Yang ni nombor 1. Nombor 1. Contohnya perbuatan hati ni apa? Iman. Tidak? Iman. Kemudian tawakal tuan-tuan. Tawakal. Kemudian ikhlas. Kemudian apa?
tawadhu', ni semua kerja hati. Kemudian ada khauf. Khauf ni maksud dia takut pada azab dan ancaman Allah. Raja. Raja maksud dia mengharap rahmat Allah. Kemudian mahabbah, cinta pada Allah. Ini semua hati punya kerja, tuan-tuan. Yang ni yang paling tinggi sekali. Siapa yang beribadah pada Allah dia tak ikhlas, tak jadi, tuan-tuan. Siapa yang beribadah pada Allah tapi dia tidak mengharap pahala daripada Allah, pengampunan daripada Allah, tak jadi juga, tuan-tuan. Siapa yang beribadah pada Allah tapi tak takut Allah, tak takut dengan ancaman Allah, tak jadi, tuan-tuan. Maknanya dalam kita beribadah pada Allah mesti ada tiga-tiga tu. Ini ibadah hati, tuan-tuan. Di samping ikhlas. Baik. Kemudian ada pula tawakal, tuan-tuan. Yang kita dah bincang sebelum ni, tuan-tuan, kan. Tawakal ni juga kerja hati. Ini nombor satu, tuan-tuan. Yang paling Allah Ta'ala suka, ibadah hati. Yang kedua adalah ibadah badaniyah, ibadah badan. Ibadah badan ni apa? Semayang, tuan-tuan. Semayang, puasa, umrah, haji, ini semua ibadah badan buat, tuan-tuan. Yang ketiga adalah ibadah maliyah, ibadah harta, tuan-tuan. Jadi makna dia apa? Kita keluar duit lah. Contohnya zakat, haji. Dia tak boleh menafikan salah satu, tuan-tuan. Salah satu kita nafi, rosak semua, tuan-tuan. Macam mana seperti pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ada sekelompok manusia yang murtad sebab mereka tak mau bayar zakat. Tapi semayang, bayar apa semua tak apa, puasa apa tak apa, tapi zakat tak mau. Ni murtad, tuan-tuan. Dia menolak ibadah harta. Kemudian dia ada ibadah lisan. Ibadah lisan masuklah baca Quran, berzikir, mengucap 2 kalimah syahadah dan sebagainya. Baik. Kemudian ibadah ini juga memberi kesan yang mendalam di dalam perhubungan manusia dengan makhluk yang lain. Begitu juga dengan ibadah-ibadah dalam rukun Islam seperti semayang, puasa, zakat dan haji serta amalan-amalan lain yang dilaksanakan untuk mendapat keredaan Allah dan dalam mengamalkan syariatnya adalah termasuk dalam pengertian ibadah. Saya sebut dah, semua termasuk. Sebut ibadah termasuk semua. Sama ada zahir ataupun batin, segala yang Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala redha. Termasuklah yang utamanya dalam rukun Islam tu, dalam rukun Islam tu. Baik. Beritik tolak daripada pengertian inilah Islam menetapkan supaya seluruh hidup manusia dipelihara agar menjadi ibadah dan taat kepada Allah seperti yang dinyatakan oleh Allah. Maksudnya hidup ni diatur supaya hidup ni, tuan-tuan, menjadi ibadah. Dia tak jadi rugi lah, tuan-tuan. Biar hidup ni menjadi ibadah pada Allah Azza wa Jal. Baik, seperti mana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 hingga ayat 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, yakni beribadah padaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Jadi, tuan-tuan, kita tengok dalam ayat ni disebut innallah, sesungguhnya Allah Razzaq, pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, mempunyai kekuatan yang sangat kukuh. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala jadikan manusia dan jin untuk ibadah. Ibadah ni tu saya sebut tadi lah, melakukan segala perbuatan yang Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala redha. Sebab itulah salah, tuan-tuan, bila ada orang, satu ustaz, saya tak boleh sebut nama dia, yang telah di-ban oleh banyak negeri lah, tuan-tuan, ban dia. Tapi dia YouTube dia orang suka tengok sebab dia makrifat, tuan-tuan. Kau orang suka makrifat, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok di Facebook, di YouTube, siapa yang nak dapat view banyak, guna keyword makrifat. Makrifat ni orang cukup suka, tuan-tuan. Makrifat. Dan banyak atas nama makrifat ni yang keliru lah, tuan-tuan. Dia jadi haru, jadi claim, tuan-tuan. Lagi satu orang suka bab apa? Dajjal, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan cerita bab Dajjal ni, tinggi lah, tuan-tuan. Dia punya apa? View tinggi. Orang suka benda tu. Orang muda suka, tuan-tuan. Terutama bab makrifat. Jadi ustaz ni bagi tahu Allah Ta'ala jadikan manusia
Sebab apa? Disebutkan. Sebab Allah Ta'ala nak dikenali. Orang kita kenal dia. Seolah-olah Allah jadikan kita kerana Allah Ta'ala perlukan pada kita. Ayat ini dah sebut dah tuan-tuan. Allah jadikan kita bukan sebab Allah Ta'ala ihtiyaj. Bukan Allah Ta'ala ni iftiqar. Allah ni perlukan pada kita tuan-tuan. Tak. Allah Ta'ala jadikan saya tuan-tuan dan jin dan manusia melainkan untuk ibadah tuan-tuan. Bukan makna Allah Ta'ala perlukan pada kita. Perlukan pada ibadah kita. Hatta Allah Ta'ala tak perlukan pada ibadah kita pun. Tapi Allah perintahkan kita untuk beribadah. Tugas kita. Dan saya sebut kat tuan-tuan dah. Yang mana adalah hadis Qudusi. Allah Ta'ala sebut. Kalau daripada awal sampai hari kiamat. Semuanya baik macam manusia yang paling baik. Seperti mana? Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Ma zada dhalik fi mulki syai'ah. Wahai anak Adam. Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai anak Adam, kalaulah daripada awal kamu sampailah akhir kamu semuanya baik macam manusia yang paling baik, makhluk paling baik, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semua baik macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma zada dhalik fi mulki syai'a, tak tambah walaupun sedikit dalam kerajaanku. Walau kana awwalukum akhirukum insakum wa jinnakum, kalau daripada awal kamu dan akhir kamu jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semua jahat seperti makhluk yang paling jahat. Dah ada dah makhluk paling jahat, tak boleh challenge dah, dia paling jahat. Iblis tuan, paling jahat iblis. Kalau daripada awal tu sampai hari kiamat semua macam iblis jahatnya, jin dan manusia. Ma naqatha zalik min mulki syai'a, tak kurang langsung kerajaan Allah. Innama hiya a'malukum, dia adalah amalan kita. Usiha lakum, yang Allah Ta'ala hitungkan bagi kita. Siapa yang banyak pahala, Allah Ta'ala bagi ganjaran yang besar. Siapa yang mengingkar pada Allah, Allah Ta'ala bagi ganjaran dengan api neraka. Baik. Jadi tuan-tuan, tugas kita adalah untuk beribadah pada Allah. Allah Ta'ala tidak iftiqar. Allah Ta'ala tidak berhajat pada manusia, tidak berhajat pada ibadah manusia. Dan kita pun dah sebut kat tuan-tuan sebelum ni. Pasal apa tuan-tuan kita kena ibadah? Kalau ibadah masuk syurga. Kalau ingkar masuk neraka. Tak boleh ke ingkar pun masuk syurga, ibadah pun masuk syurga? Saya dah sebut dah tuan-tuan, bila kita mengaji usul fiqh, maksud dia kefahaman kenapa adanya syariat Islam. Dia ada apa? Maqasid syariah orang sebut kan. Tujuan Allah Ta'ala tetapkan berbagai-bagai hukuman ni, berbagai-bagai peraturan ni, limaslahatil ibad, untuk kebaikan manusia lah. Kalau dalam Quran sebut, siapa yang rogol orang, bunuh orang, merompak, masuk syurga Firdaus. Macam mana kita nak hidup tuan-tuan? Siapa yang mencuri akan dapat pahala sekian dan sekian. Siapa yang pecah amanah dapat ganjaran pahala sekian dan sekian. Macam mana kita nak hidup tuan-tuan? Jadi peraturan ni limaslahatil ibad, untuk kita hidup lah tuan-tuan, supaya kita boleh hidup dengan aman dan damai. Baik. Adapun Allah Ta'ala tidak berhajat pada kita. Siapa yang buat baik, faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa dah banyak tengok banyak pahala, pujilah Allah. Siapa yang tengok catatan amalan banyak dosa, fala yalumanna illa nafsah. Jangan cela siapa-siapa, celalah diri sendiri. Baik tuan-tuan, kemudian kata Allah, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Allah Ta'ala tak perlu rezeki pada kita tuan-tuan. Tak perlu kita bagi rezeki pada Allah Ta'ala lah yang pemberi rezeki. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Tak perlu kita bagi makan kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya Allah lah, dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang kukuh. Yang bagi rezeki ni Allah, dan kekuatan yang kukuh Allah Azza wa Jal. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, rasanya lah, ada satu hamba Allah, dia jumpa seorang ulama, dia kata rezeki dia kurang. Rezeki kurang. Jadi bagilah satu amalan yang dia amal boleh bagi rezeki dia banyak. Jadi ulama ada berfikir, amalan apa bagi banyak rezeki? Kita tahulah prinsip banyak rezeki ni tuan-tuan. Untuk saya dan tuan-tuan, semua orang lah tuan-tuan. Teguran untuk diri saya dan kita semua lah tuan-tuan. Kita muhasabah. Kalau nak rezeki lebih ni selain pada amalan lah. Nombor satu, kalau nak rezeki lebih tuan-tuan, syukur tuan-tuan. Betul tak? La in syakartum la azidannakum. Itu konsep yang pertama. Kalau kita bersyukur, Allah Ta'ala tambah. Itu konsep dia. Jangan pergi yang lain dulu, macam-macam amalan tapi kita tak bersyukur, tak jadi lah. Syukur nombor satu. La in syakartum la azidannakum.
Allah Ta'ala jamin akan tambah. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, tuan-tuan, untuk murah rezeki ini adalah banyak istighfar. Betul tak? Kita sudah bincang sebelum ni. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani. Cerita surah Nuh tu kan. Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Istighfar ni dengan hati, mohon ampun pada Allah Azza wa Jal. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, tuan-tuan, barulah amalan yang lain. Untuk kita banyakkan rezeki. Jadi ulama ni bila orang ni tanya macam mana nak banyak rezeki, ulama ni pun fikir ayat apa yang sesuai untuk diamalkan, untuk dibaca sesuai dengan makna rezeki. Maka ulama ni teringat ayat ni. Ayat ni. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi Allah Ta'ala lah pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang kukuh. Maka ulama ni kata bacalah ya Razzaq ya dzal quwwatil matin. Ya Razzaq ya dzal quwwatil matin. Wahai Tuhan yang pemberi rezeki, wahai Tuhan yang mempunyai kekuatan yang kukuh. Amalkan. Dan dia amalkan. Hatta dalam sujud dia baca. Boleh baca dalam sujud kan ni, apa bahasa Arab kan. Ya Razzaq ya dzal quwwatil matin. Dia baca. Selang berapa lama dia jumpa balik. Apa? Orang tu jumpa balik ulama, kata dia dah kaya dah sekarang. Nampak tuan-tuan, ada orang kadang-kadang dia amal dengan penuh perasaan dan Allah Ta'ala berikan pada dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ini baguslah. Kata tuan-tuan nak amal ya Razzaq ya dzal quwwatil matin, bagus tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qul Allah, katakanlah mereka serulah Allah, awidur rahman, ataupun serulah rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Serulah mana-mana pun Allah Ta'ala ada nama-nama Allah yang baik. Baik. Sebab tu kalau kita nak sembuh, kita panggil ya Syafi, betul tak? Tuhan yang Maha Penyembuh. Maksud dia kalau nak minta doa mustajab, ya Muji, betul tak? Ya Sami' Qarib, Mujibud Da'wat, betul tak? Kita sebut sesuai dengan makna doa yang kita nak minta lah. Bila kita minta Allah hancurkan musuh Islam, ya Jabbar, ya Muntaqim, betul tak? Doa dalam Qunut Nazilah tu. Baik tuan-tuan. Kemudian firman Allah yang seterusnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata untuk Tuhan semesta alam. Ayat ni tuan-tuan, bila kita baca asbabun nuzul dia, Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, katakanlah. Cakap kat siapa? Cakap kat kafir musyrik. Sebab kafir musyrik ni depa sembah berhala. Kemudian bila depa sembelih juga kat berhala. Sembah berhala, sembelih juga kat berhala. Jadi Allah Ta'ala suruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu pada orang musyrik, inna solati, ibadahku, sembahyangku. Kemudian wa nusuki, nusuki ni ibadahku, ataupun sebahagian tafsir sebut sembelihan pada masa haji dan umrah. Sebahagian tafsirah daripada Mujahid sebut itulah sembelihan. Ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata untuk Allah Tuhan sekalian alam. Bagi tahu pada orang yang bukan Islam, orang yang musyrik. Inilah orang Islam punya akidah. Hidup kita, sembahyang kita, hidup dan matiku semata-mata untuk Tuhan semesta alam. Kita tak sembah selain daripada Allah Azza wa Jal. Cuma kadang-kadang orang keliru kan, umat Islam sembah Kaabah. Betul tak? Satu keliruan. Kita bukan sembah Kaabah. Tidak ada dalam Quran pun sebut sembah Kaabah. Dalam hadis pun tak sebut sembah Kaabah. Tapi dalam Quran kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Quran sebut di mana saja kita berada, kita arah sana. Makna dia kalau orang kerat Kaabah tu bubuh di Tel Aviv, Kaabah kerat bubuh di Tel Aviv, kita sembahyang menghadap Tel Aviv ke sana? Sana juga tuan-tuan. Kita bukan sembah Kaabah, tu tanda aja. Tanda saja arah. Kita menyembah Allah dengan kita mematuhi perintah Allah dengan apa? Ke arah tu. Bukan kita saja, hatta para malaikat. Yang saya pernah sebut kat tuan-tuan Kaabah tu, atas betul-betul atas Kaabah tu, betul-betul di langit yang ketujuh,
langit pertama, dua sampai langit ketujuh tu, betul-betul atas Kaabah. Kalau dia jatuh, dia hempak Kaabah kan. Apa nama dia? Baitul Ma'mur kan. Baitul Ma'mur. Kan sebut dalam kisah apa? Isra' dan Mi'raj. Yang waktu malam Isra' tu Rasulullah tengok Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Sandar di Baitul Ma'mur. Dan 70,000 malaikat tawaf. Kita tawaf di dunia, malaikat kat atas tu. Kita tawaf macam kita pergi umrah lah. Tapi di langit tu sehari 70,000 malaikat. Sehari 70,000 malaikat masuk tawaf. Bila dah tawaf, keluar tak boleh masuk lah. Pasal apa tak boleh masuk dah? Pasal malaikat ramai. Kalau ada malaikat 2 kali, akan ada malaikat yang tak sempat. Sampai hari kiamat nanti dia tak sempat masuk. Jadi malaikat hanya sekali sahaja boleh tawaf. Lepas dia keluar, dia tak boleh tawaf dah. Malaikat lain pula nak masuk. Sebab ramainya para malaikat. Baik. Jadi tuan-tuan, ibadah kita arah sana. Kita patuh pada Allah dengan mentaati perintah Allah menghadap ke arah kiblat. Ini masa sembahyang wajib tuan-tuan. Adapun sembahyang sunat, tuan-tuan boleh sembahyang mengikut arah kenderaan. Sembahyang sunat boleh. Sebab tu kalau suami bawa kereta, isteri duduk sebelah, boleh sembahyang duha. Boleh? Arah kenderaan. Mana kenderaan pergi? Arah situ. Jadi boleh sembahyang di mana saja. Tapi sembahyang wajib tak boleh lah. Sembahyang wajib pun kalau dalam kapal terbang, mula-mula saja, betul tak? Mula-mula pastikan mana kiblat dia. Lepas tu bila kapal terbang tu dah bergerak, tak apalah. Mula-mula saja. Adapun sembahyang sunat, dia tak apa tuan-tuan. Ke mana arah kereta tu boleh saja. Kalau kita jadi penumpang lah tuan-tuan. Jangan kita jadi driver pula. Kalau kita jadi driver boleh sembahyang tuan-tuan. Batal. Memang batal lah. Sebab kita buat 2 pekerjaan, mana boleh. Ya, memang lagi logik pun tak boleh. Tuan-tuan dengan drive, tuan-tuan macam mana nak rokok, sujud tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam. Baik, itu makna ibadah yang pertama. Kita tengok tuan-tuan, baru kita pergi poin yang pertama tuan-tuan. Poin yang pertama, saya mestilah memastikan ibadah saya mempunyai hubungan dengan Allah, Tuhan yang disembah. Inilah yang dikatakan martabat keihsanan dalam ibadah. Nak capai martabat ihsan. Kita tahu kan ada orang bahagi martabat kan. Dia ada apa? Syariat, makrifat, hakikat. Ada, boleh je nak bagi macam ni. Ada sebagai ulama sufi sebut. Tapi malangnya tuan-tuan sekarang ni, kalau tuan tengok di Facebook, di YouTube, yang duk sembang makrifat ni banyak yang mengarut tuan-tuan. Maaflah kita sebut, banyak mengarut tuan-tuan. Saya pun pernah sebut kat tuan-tuan kan, dalam krian kita ni ada satu kelompok yang kononnya mereka ni makrifat lah. Makrifat. Tapi tak pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tak pergi. Sebab apa? Kononnya bila pergi sembahyang Jumaat, nampak kepala imam, kepala khinzir. Nampak Bilal, kepala anjing. Dia nampak macam tu. Dan dia tak pergi sembahyang Jumaat. Saya tahu pasal orang yang baik dengan dia pun lah beritahu. Tu dia yang tak pergi tu. Macam mana kita nak jawab tuan-tuan? Dia tak pergi sembahyang Jumaat. Alasan dia macam tu lah. Ini tuan-tuan, keliru tuan-tuan. Kita takut bukan apa. Syaitan yang sihir mata dia. Dia yang nampak orang lain macam tu. Itu kemampuan syaitan. Sihir mata dia nampak imam kepala khinzir. Syaitan sihir mata dia nampak Bilal kepala anjing. Betul tak? Sampai dia tak pergi sembahyang Jumaat. Sebagaimana kita sebut, kita tengok dalam kisah Nabi Ibrahim Nabi Musa alaihissalam kan. Bila tukang sihir mata, betul tak? Saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Disihir mata dan manusia jadi takut. Hatta Nabi Musa pun takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa takut bila tengok tu. Padahal tongkat dengan tali tu bukan ada apa pun. Sihir tu. Sihir tuan-tuan. Sihir mata. Annaha tas'ah. Quran sebut Nabi Musa takut. Tengok. Seolah-olah tongkat dengan tali itu bergerak. Itu kemampuan yang Allah Ta'ala jadikan dengan izin Allah pada jin dan syaitan. Dia boleh sihir mata. Tongkat dengan tali pun nampak macam ulang. Apa sah mudah tuan-tuan sekadar nak sihir mata, kita nampak imam kepala khinzir, Bilal kepala anjing tuan-tuan. Ini sihir tuan-tuan. Dan dalam hadis pun sebut,
Orang perempuan an-nisa aurah. Orang perempuan ni aurat. Fa idza kharajat ishtarafah syaitan. Orang perempuan ni aurat. Kalau dia keluar rumah, syaitan akan jadikan dia lawa. Cantik. Sebab tu tuan-tuan ada isteri lawa lagu mana si tuan-tuan? Putih, hidung mancung dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok bini orang lain pun lawa. Hebat tuan-tuan. Hebat syaitan tu. Sebab tu dia kata pandangan ni sahmun min sihamil iblis. Pandangan ni salah satu daripada anak panah beracun iblis. Mata. Tu Quran kata qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan. Bini dah lawa dah. Tengok orang perempuan lain dengan kulit mungkin dia sawo matang saja, betul tak? Sawo matang saja biasa. Tapi kita tengok lawa juga minat ni. Kita tengok dia lawa. Pandang orang lain biasa. Bini kita lawa lagi dengan putih semua siap lawa dah. Tapi boleh nampak lawa juga kawan tu. Tuan-tuan, dalam Nabi sebut dah orang perempuan ni aurat. Kalau dia keluar, Allah syaitan akan jadikan dia ni menarik di mata lelaki. Hatta jangan pelik. Kalau tuan-tuan dah ada bini pertama orang Arab, nombor 2 orang apa? Melayu, nombor 3 orang Korea, nombor 4 orang apa? Orang manalah, orang putih ke? Jangan pelik. Kalau tuan-tuan tengok negro pun tengok lawa pula negro ni. Ni bukan meme, ni serius tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang bini dah 3, bini dah 4, tapi terlibat dengan kes rogol, kes cabul. La haul. Bini 4 dah, bini dah 3. Mata tuan-tuan. Sebab tu orang yang kata dia nampak ni kepala khinzir. Hang tu masalah tu. Sampai tak pergi sembahyang Jumaat. Tapi orang suka tuan-tuan. Orang kata apa? Ini apa? Martabat tinggi kan. Okey tuan-tuan, tak apalah. Dalam hadis Nabi dia tak sebut macam tu. Sallallahu alaihi wasallam tak sebut tentang ada hakikat, syariat, makrifat. Hakikat dia tak ada dalam hadis. Tak ada dalam hadis. Tapi dalam hadis dia sebut maratibuddin, martabat agama. Dia sebut. Ini dia sebut ni. Martabat agama kan. Martabat yang paling rendah hadis Jibril tuan-tuan. Muslim. Paling rendah Muslim. Muslim ni apa tuan-tuan? Orang yang zahirnya kita nampak dia tunduk dan patuh pada Allah. Muslim lah tu. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia semayang, dia puasa, dia haji, dia buat semua tuan-tuan. Itu Muslim. Tinggi sikit mukmin. Mukmin ni apa? Kuat iman dia dalam hati. Kuat iman dia. Sebab tu tuan-tuan, mukmin ni dia lagi tinggi. Kita ada baca hadis kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu, seseorang pada kamu, sehinggalah dia kasih sahabatnya seperti mana dia kasih dirinya. Tak beriman ni bukan makna kafir tuan-tuan. Tak sempurna iman. Tak mencapai keimanan yang sebenar sampai dia kasih kawan dia seperti mana dia kasih diri sendiri. Ringkas hadis ni tapi berat tuan-tuan. Makna dia apa? Kalaulah saudara kita si Islam, kalau adik-beradik kita tuan-tuan, adik-beradik ni lagi lah tuan-tuan, adik-beradik ni berkali-kali lebih daripada orang lain. Dia dapat nikmat. Kita kena seronok macam mana dia seronok. Macam tu tuan-tuan. Dia seronok macam tu, dia seronok macam tu lah kita seronok. Kalau dia ditimpa musibah, naik motor jatuh patah kaki, kita sedih macam kita yang kena. Tapi ada je orang kadang-kadang bila kawan ditimpa musibah, padan muka dia seronok tuan-tuan. Dia geram, dia dengki, tiba-tiba kena musibah, dia syok tuan-tuan. Ini haram hukum dia tuan-tuan. Baik, jadi sihir dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, sempurna iman. Sama juga dalam Quran sebut surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman yang betul-betul beriman ni sebut Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Ini betul-betul beriman tuan-tuan. Wallahu ahaqqu an takhshah. Allah lah yang paling berhak kita takut. Orang beriman ni sebut Allah takut. Tapi kadang-kadang ada orang, dulu viral kan, yang orang hantu ketuk pintu tu. Ketuk pintu. Bini dia tanya, bang, macam mana cerita hantu ketuk pintu tu pukul 12 malam? Ya, jangan sembang. Takut. Takut dia main ketuk. Takut tuan-tuan. Tak boleh sebut. Bila kita masuk hutan, anak tanya, ayah, harimau macam mana? Jangan sebut.
Takut semut, takut rimau mai. Tak apalah tuan-tuan, takut tu. Naik sampan, mancing udang galah. Tiba kawan kita kata, boya, sembang buat boya, betul tak? Kita kata jangan terbalik sampan lagi. Dia punya takut. Tak apalah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, kalau orang yang capai makam yang tinggi, sebut Allah, getar hati dia. Tu orang beriman yang betul ya. Sebut Allah, bergetar hati dia. Siapa yang capai makam ni, boleh capai makam ni lah tuan-tuan. Ini mukmin yang betul ni. Sebab Quran kata innama, ada tu hasrin kan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sebut nama Allah, getar hati dia. Siapa capai tang makam ni tuan-tuan, seluruh makhluk takut pada dia. Kan ada satu cerita kan, ada satu ular besar duduk di padang pasir. Jadi orang tak berani nak bergerak. Ada riwayat kata sebagainya kata singa. Jadi orang tak berani tuan-tuan. Maka datang Ibnu Umar radhiyallahu an, anak Sayyidina Umar kan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia pergi dekat binatang tu dan dia pun halau. Dan binatang tu pun pergi. Kemudian kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man khafallah khawafallahu minhu kulla syai. Siapa yang takut pada Allah, seluruh makhluk takut kat dia. Macam tu. Makna dia kalau betul-betul capai makam ni, jumpa dalam hutan rimau pun tunduk tuan-tuan. Masuk dalam hutan, jumpa ular sawa pun tunduk tuan-tuan. Kalau sampai makam ni lah. Allah Ta'ala yang paling dia takut. Kalau Rasulullah lagi lah tuan-tuan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, ketika mana ada unta mengamuk. Unta dengan kuda mengamuk. Unta dengan kuda mengamuk bahaya tuan-tuan. Kuda kalau tendang boleh mati tuan-tuan. Dia kuat. Unta pun sama. Kuat tuan-tuan. Unta kalau dia mengamuk, digigit orang tuan-tuan. Unta. Orang takut. Unta kan kuat badan dia. Kuda. Maka bagi tahu pada Nabi SAW, Rasulullah pergi, Rasulullah panggil je. Rasulullah tengok unta tu, Ta'al, mai sini. Unta yang duk mengamuk, orang lari habis tu. Unta tu kepala letak atas tanah, kat pasir tu. Jalan kepada Nabi SAW dalam keadaan kepala dia heret atas pasir. Tuan-tuan jangan try pula tuan-tuan. Lembu tengah mengamuk, Ta'al. Jangan. Saya ada seorang, kalau saya lembu mengamuk, saya pun lari tuan-tuan. Ada seorang, adalah satu hamba Allah tu, saya kenal lah dia tuan-tuan, kawan saya. Masa nak korban, biasanya lembu memang mengamuk tuan-tuan, kan takut nak korban. Jadi lembu sekok mengamuk, terlepas nak korban. Dia tengok pula pisau tuan-tuan. Kan kita tak boleh tunjuk kan, makruh tunjuk kan, sembelih kat makruh kita asah depan dia. Dia faham tuan-tuan, bukan dia tak faham, dia faham. Itu makruh kita asah depan dia. Jadi masa nak sembelih tu, terlepas dia. Kawan tengah mengamuk. Sakan mengamuk. Kawan saya, dia tunjuk ilmu dia. Dia pergi kat lembu tu. Dia jampi apa saya tak tahu. Dia jampi. Lembu tu lagi mengamuk tuan-tuan. Jampi bukan jampi apa saya tak tahu. Kawan tu lagi mengamuk dia tuan-tuan. Baik, tapi tuan-tuan kalau tuan-tuan jumpa binatang, koklah jumpa buaya ke, ular ke, jumpa apa kan, kita sebut Allahu Akbar lah tuan-tuan. Itu yang kita sebut. Mudah-mudahan dia berundung lah tuan-tuan. Nah, kita sebut Allahu Akbar. Baik, Allah Maha Besar. Baik tuan-tuan. Sebab saya dah tengok satu video tu. Di YouTube yang dia ambil kambing, dia sebut Allahu Akbar kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kambing tu senyap. Ada tengok kan? Dia buat di YouTube, ada di YouTube. Saya pun kagum tuan-tuan. Dia ambil kambing, dia buat Allahu Akbar. Kambing tu liang tu. Dia duduk kelompok, dia buat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senyap kambing tu. Senyap terus. Itu ada Ayam. Ayam tu duduk kelompok nak lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayam tu senyap. Cuba tuan-tuan try tuan-tuan. Tuan-tuan try kat lembu lah tuan-tuan. Advance sikit. Advance sikit tuan-tuan. Bila kita sebut Allahu Akbar tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian
Jadi martabat dalam agama pertama Muslim, kemudian iman tinggi tuan-tuan. Anda kalau capai makam iman yang sempurna ni tinggi ya. Dipanggil mukmin. Tuan-tuan kasih orang lain macam tuan-tuan kasih diri tuan-tuan. Tuan-tuan apa? Kasih pada tuan-tuan, cinta pada apa? Rasulullah dengan Allah lebih daripada tuan-tuan cinta apa? Segala-galanya. Ni capai iman yang sebenar ni. Baik. Kemudian tuan-tuan, dia akan naik satu makam lagi. Sebab tu saya tengok banyak orang sembang makrifat. Kita tak tengok macam tak makrifat tuan-tuan. Betul tak? Tak macam tak makrifat. Ini yang kita heran. Kadang-kadang orang yang sembang makrifat, saya jumpa orang yang sembang makrifat ni, dia sembang makrifat, duduk relax, sembang merapu, isap rokok. Tu saya bukan kata isap rokok tu terpulang kat tuan-tuan. Dia ramai apa isap rokok dalam ni? Tak ada isap rokok no. Tapi orang makrifat yang saya kenal ramai isap rokok. Mungkin makrifat aku isap rokok ni. Setakat yang saya jumpa lah. Memang saya jumpa geng-geng makrifat ni ramai isap rokok. Saya tak maulah sembang rokok tu, dia adalah fatwa tu sendiri kan. Tapi setakat yang saya jumpa ni memang ramai dah isap rokok. Isap rokok. Sembang makrifat. Sembang makrifat, lepas tu sembang merapu, nanti dia sembang bab dunia. Kita pun pelik. Ni makrifat main mana? Sebenarnya kebanyakan makrifat yang orang sembang makrifat sekarang ni, dia bukan makrifat, dia falsafi tuan-tuan. Dia sembang falsafah. Falsafah ketuhanan. Pakai akal tuan-tuan tengoklah yang apa? Yang nama dia kuih daripada Pulau Pinang tu. Nama dia kuih tu kan. Alah sini kuih tu lah. Dia sebut nama dia. Tuan-tuan tengok video dia, buku dia itu falsafah. Falsafah ketuhanan, metafizik. Falsafah tu kadang-kadang dicampuran daripada Hindu, kadang-kadang campuran daripada Rom dulu, tuan-tuan, Rom purba dulu. Memang ada falsafah ketuhanan. Tak jauh beza tuan-tuan daripada sembang tu. Itu falsafah ketuhanan kuno tuan-tuan. Tapi orang yang mengaji tu, bila dia sembang-sembang, dia putak belik, putak-putak, dia pusing sini, orang rasa macam makrifat. No, bukan. Itu falsafah ketuhanan kuno. Tapi orang anggap itulah apa? Makrifat tu kan makrifat. Makrifat ni dalam ni tuan-tuan. Dalam ni hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan. Kan baru ni ada yang kuih tu pergi jumpa mufti kan. Mufti mana tuan-tuan? Mufti tu kena marah teruk kan dia. Apa-apa dia bagi kan. Mufti baguslah layan dia, bagi makan apa kat dia. Ada dalam satu negeri tu mufti tu. Dia punya marah. Saya dengar agak rakaman tu. Dia marah macam-macam, dia kata. Macam mana makrifat lagu tu? Aku daripada pagi lagi tak makan, dia kata. Dia marah dengan mufti tu. Mufti tu kata, kami sediakan makan lah, ada yang makan. Dia kata ni kuih semua, mana nak buat mampuih semua. Macam mana makrifat lagu tu? Kita memplek. Ini menyebabkan rezeki saya tak dapat disebutkan. Lepas fatwa mengatakan dia, ajaran dia menyeleweng lah. Dia kata telah menyekat sumber rezeki dia. Makrifat macam mana rezeki bergantung pada fatwa pula. Baik tuan-tuan. Jadi sebenarnya bukan makrifat, itu lebih pada falsafah. Dan banyak ada kelompok ni saya jumpa tuan-tuan. Depa sembang bukan depa hubungan depa dengan Allah, malah depa ni average manusia tuan-tuan, macam biasa, Muslim biasa. Tapi dia sembang falsafah ketuhanan, dan dia perasan dia capai makam makrifat. Padahal tak. Baik. Kemudian tuan-tuan, dah sampai mukmin, baru sampai sini. Ihsan dalam ibadah. Makam yang tertinggi dalam Islam adalah muhsin, paling tinggi. Sebagai ulama juga menerima istilah tu tuan-tuan. Macam kita tahu ulama besar India tu, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi tu, yang karang kitab apa? Fadailul Amal kan, dan Hayatus Sahabah, itu ulama besar tuan-tuan. Kita tahulah buku dia orang tabligh baca kan, orang tabligh baca kita. Tapi kita kena akui dia bukan jemaah tabligh tuan-tuan. Jemaah tabligh ni sahabat dia kot, Maulana Ilyas tu. Maulana Zakaria ni dia bukan daripada gerakan tabligh tu, tapi dia suatu ulama yang besar dalam bidang hadis. Ulama besar tuan-tuan. Jadi kitab dia tu Fadailul Amal dan banyak lagi kitab dia kan, ada golongan tabligh pegangan kitab dia. Kita pun boleh je ambil pelajaran daripada kitab dia. Jadi dia sebut, Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dia sebut, yang makrifat hakikat ni juga sama je dengan yang ni. Dia sebut sama dengan apa? Yang dalam hadis sebut. Yang pertama Muslim, yang kedua mukmin, yang paling tinggi muhsin, paling tinggi. Muhsin ni paling tinggi lah tuan-tuan. Inilah martabat manusia yang tertinggi. Tak capai makam Nabi, tapi makam tertinggi manusia muhsin.
Apa dia muhsin? Ni lah ni, keihsanan dalam ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang martabat ihsan ini. Lalu baginda menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Inilah makam yang paling tinggi. Paling tinggi yang manusia boleh capai. Makna dia apa? Okey, muttafaqun alaih. Apa makna muttafaqun alaih, tuan-tuan? Muttafaqun alaih ni maksud dia sanad hadis riwayat yang paling kuat lah. Muttafaqun alaih ni sepakat di atasnya. Siapa sepakat? Bukhari dan Muslim. Bila sebut muttafaqun alaih, maksudnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni dengan sanad yang sama dengan Imam Muslim. Sanad dia sama. Dia beza dengan rawahu Bukhari Muslim, tuan-tuan. Ada hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dengan muttafaqun alaih beza. Muttafaqun alaih maksud dia Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan sanad yang sama. Ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Bawah pada ni barulah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim. Bawah lagi riwayat Imam Bukhari, bawah lagi riwayat Imam Muslim. Dah. Baik. Tapi sebagian ulama kata di riwayat yang paling tinggi lagi, iaitu riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Paling tinggi sebab Imam Malik lebih awal daripada Imam Bukhari. Tapi kenapa tak diletakkan dia nombor satu? Sebab kitab Muwatta tu dia bukan kitab, memang ada hadis, tapi lebih kepada fiqh, tuan-tuan. Bab hukum hakam. Malah dalam tu juga ada riwayat mursal. Tapi kalau dalam riwayat Muwatta Imam Malik tu, mana-mana riwayat dia bersambung daripada Imam Malik sampai kepada tabi'in sampai kepada Rasulullah, riwayat itu lebih tinggi daripada riwayat Imam Bukhari pun. Tapi kitab tu kita tak letak nombor satu sebab kitab tu dia kitab lebih pada cerita bab hukum fiqh, tuan-tuan. Malah ada riwayat mursal dan sebagainya. Adapun riwayat Imam Bukhari memang dia khususkan dalam tu untuk hadis. Dan dia tak ambil lah riwayat mursal dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah makna muttafaqun alaih. Bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sebenarnya ia melihat engkau. Mana dia apa? Rasa lah. Melihat sembah Allah seolah-olah melihat Allah. Macam mana, tuan-tuan? Sembah Allah seolah-olah kita melihat dia. Kita bos kita suruh buat kerja, kita buat kerja seolah-olah kita rasa kita tengok bos kita tu. Kita sayang kat seseorang, tuan-tuan. Sayang lah. Masa dulu-dulu sebelum kita kahwin dulu, tuan-tuan, sayang kat seseorang ni, tengok mana-mana teringat kat dia. Kan? Dulu lah. Sekarang ni mungkin tuan-tuan ingat lagi? Kita ingat lah? Tak ingat lah. Saya tengok ada melawak muslimat, saya melawak di Perlis. Kan Mufti Perlis kata di Perlis banyak ibu tunggal. Seawal 20-an. Jadi sedang mencari calon lah. Ni betul ya, tuan-tuan, tapi bukan suruh tuan-tuan cari. Ibu tunggal di Perlis banyak katanya. Seawal 20-an. Jadi kerajaan sedang Perlis lah, sedang berkempen untuk menikahkan mereka lah. Dengan mana-mana lelaki yang kelayakan. Tuan-tuan macam mana, tuan-tuan? Macam mana Cik Aziz? Saya lawak, tuan-tuan. Tapi betul lah tu yang berlaku. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan, dulu tuan-tuan. Dulu tuan-tuan, masa kita belum kahwin, kan kita minat kat orang, kadang-kadang kita teringat kan. Tengok ni kita teringat. Tengok ni kita teringat. Kita teringat kat dia. Kerana kuatnya perasaan tu. Orang kalau dia takut hantu ni, dia tengok semua hantu, betul tak? Semua hantu. Ada viral polis kan, satu polis masa PKP yang orang viral kat Facebook tu. Polis ni tengah jaga jaga dia sepadat, tak bagi orang lintas lah kan. Jaga tu, dia nampak pokok pisang kan, daun pisang bergerak. Lepas tu viral, polis nampak pocong di pokok pisang. Saya tengok betul-betul mana ada pocong, itu pokok pisang. Betul tak? Tapi orang viral, pasal takut sangat. Takut sangat nampak sikit, oh hantu ni. Semua hantu, tuan-tuan. Boleh sikit lagi, boleh guna ustaz no? Sikit lagi. Ada satu ustaz, tuan-tuan kenal dengan ustaz ni. Saya ingat dia mengajar tu buat surah, tuan-tuan ni. Saya dia mengajar. Saya tak boleh sebut dia, tuan-tuan. Dia punya takut hantu, tuan-tuan. Tak boleh sebut lah, tuan-tuan. Tak ada kot, mungkin tak ada. Tak apalah, tuan-tuan. Dia punya takut hantu ni, tuan-tuan. Dia takut sungguh. Satu hari dia balik kuliah.
dia nampak ada cahaya ikut dia daripada langit, ikut dia. Dia kata hantu. Sampai kat rumah dia, dia kata, dia beritahu kat ramai lah. Saya masa tu mengaji lagi tuan-tuan. Saya anak murid dia lah. Habis dia mengajak, saya pun banyak tempat saya mengajak, dia mengajak kat situ. Jadi dia beritahu kat anak murid dia, hampa nak tengok hantu tu. Serius, ni bukan melawak, serius. Dia kata tu hantu tu. Dia ikut ustaz, daripada ustaz balik kuliah dia ikut. Saya tengok betul di langit tu macam hantu tu ikut dia. Hantu tu turun di kaki langit, naik. Budak-budak semua takut, percayalah tuan-tuan. Saya masa tu bukanlah berani sangat pun, tapi dah kata kalau berani pergi. Orang ramai boleh lepis, saya pun bukan berani sangat pun. Saya pergi ke padang tuan-tuan. Bila saya pergi ke padang, dia pun duduk kat tepi padang kan, dia dekat padang belakang sekolah tu. Saya pergi ke padang tu, memang cahaya daripada langit dia turun ke bawah. Saya pun takut juga. Betul ke pasal yang cakap ni ustaz? Ngajak lama dah. Dia turun ke kaki langit. Betul ke hantu cahaya ni? Lepas tu saya tengok pati betul dia turun, betul dia naik balik. Lepas tu dia turun balik macam di tempat yang sama. Tapi ustaz tu kata itu hantu. Padahal bukan hantu. Funfair punya lampu. Itulah takut sangat semua hantu. Macam tu, betul tak? Ni kalau kuatnya perasaan cinta pada Allah, semayang tu macam tengok Allah tuan-tuan. Perasaan tu bukan tengok zat Allah, seolah-olah melihat Allah. Tapi kalau kita tak sampai ke situ, kita rasa apa? Semayang ni macam Allah lihat kita. Jadi bila Allah lihat kita macam mana? Tuan-tuan buat kerja, macam rasa bos tengok. Macam mana tuan-tuan? Bos tengok nak bagi markah. Apa? Markah akhir tahun. Tidak, bos tengok. Oh, ni nak bagi berapa? 90 ke 80 ke? Tengok macam mana bos tengok kerja lagu mana tuan-tuan. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, orang naik kereta laju, laju sampai ke Munting slow. Kenapa slow? Kalau lepas tol ke Munting tu ke utara ataupun bandar baru kan, tengah laju ni pecut punya laju, tiba-tiba slow. Kita pun pelik kan, pasal apa slow ni? Pasal apa? Pasal ada lampu, betul tak? Ada pek apa dia saman tu tuan-tuan. Semua pakat takut. Tapi bila lepas lampu tu laju balik. Laju balik lepas ke Munting tu. Lepas tu nanti tak sampai bandar baru, slow balik. Pasal apa? Tahu nanti kena saman 300. Macam mana kita semayang dalam keadaan kita rasa Allah melihat kita. Siapa sampai ke situ tuan-tuan buat ibadah rasa macam Allah Ta'ala lihat dia. Lagi tinggilah tuan-tuan. Perasaan dia tu tanpa perasaan. Dia bukan sembang falsafah tuan-tuan. Ni banyak makrifat duk sembang falsafah ketuhanan. Ketuhanan Yunani kuno. Kita mengaji ketuhanan Yunani kuno tak jauh beza dengan makrifat yang orang duk sembang sekarang tuan-tuan. Baik tuan-tuan, akan datang kita sambung yang kedua tu lah. Saya mestilah melakukan ibadah dengan penuh khusyuk. Cukup sekadar tu, saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.